مصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekhul Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi. Alhamdulillah, kita sambung lagi para hadirin sekalian muzakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan bagi Hujjatil Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada kata dianya amma ba'du. Dalam kitab terjemahan itu dia tak ada amma ba'du tu dah. Seeloknya kita letaklah. Jangan kita tinggal walau satu pun apa yang ditulis oleh Imam Ghazali ataupun pengarang-pengarang yang lain. Ni banyak orang lain ni dia nak buat bagus, niatnya baik, niatnya elok, tapi kurang mencermati. Contoh ada satu kitab fiqh Jawi yang agak besar, namanya kitab Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain. Kitab tu kitab Jawi lama. Ada beberapa ustazah kita dia buat alih tulisan daripada Jawi ke Rumi. Tujuannya baik, bagus, yakni orang-orang ni ramai yang tak pandai baca Jawi kan. Supaya orang-orang tak pandai baca Jawi pun tidak boleh buat alasan tidak mahu mengaji. Lalu ditulis ke dalam bahasa Rumi. Cuma ada banyak, terlalu banyak salah-salah. Antara lain
Masa saya duk baca kitab tu di satu surau di Kuala Lumpur tu, perbahasan tentang air musyammas, air yang berjemur di bawah matahari, beberapa air yang dimakruhkan kita guna, maka di dalam kitab tu sebut air yang ditukulkan akan dia. Itu ya sebenarnya ayatnya, bekas yang ditukulkan akan dia. Itu sepatutnya begitu. Tapi hak ditulis dalam bahasa Romi ni, dia tulis bekas yang ditawakalkan akan dia. Hak salah orang tu. Jadi masa hamba duk mengajar tu, pocik-pocik hak duduk pegang kitab tu semua salah nampak. Duk bisik kiri kanan, kata ada apa-apa masalah ke? Kata ustaz, salah ustaz baca tu, ditukul akan dia. Saya pula dah salah. Apa tu? Apa hak tulis dalam kitab tu Rumi? Dia tulis sini bekas yang ditawakalkan akan dia. Kah saya suka selok situ selalu. Kenapa? Kata tawakal ni orang tak cara dalam ilmu fiqh. Tawakal, redha, sabar, taslim, apa lagi? Itu tu orang bercara dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau bekas yang ditawakalkan akan dia, kalau terjemah Melayu bunyi gini lah, bekas yang diserahkan akan dia, bekas tu kepada Allah, ataupun yang diletakkan harap kepada Allah. Dan tawakkul dengan makna i'timad, al-qalb ala Allah, siqatul qalbi ala Allah, percaya hati di atas Allah Ta'ala. Bergantung, berpegang, berpaut hati di atas Allah Ta'ala. Itu makna tawakkul. Itu perbahasan dalam ilmu tasawuf, bukan duk bahas dalam ilmu fiqh. Lepas tu salah lah buku tu, salah je kata. Bagi balik. Tu banyak buku-buku kitab-kitab yang dirumikan kembali tu agak kurang cermat. Kalau tutup guru tua, umpama Tok Guru Haji Soleh Pondok Sik ke, ataupun tutup guru tua, kita marah, dia tak bagi. Walaupun alih ke Rumi pun tak bagi. Kalau tak pandai Jawi, belajar Jawi. Apa nak jadi manja gitu, orang marah. Apatah lagi kitab tersebut tu dialih bahasa terus, jadi bahasa moden. Asal kitab Jawi lama tak ada dah bermula, ialah, sayugia, akan dia, oleh, tak ada dah. Tu lagilah tutup guru kita marah. Kalau nak tulis buku sendiri, tulis buku sendiri, jangan kacau karya orang. Jadi seeloknya kita tambah amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu. Itu dia panggil amma ba'du ni faslul khitab, fasal perceraian cakapan. Amma ba'du, satu kalimah yang dituturkan oleh orang yang pertama-tama sekali bertutur dengan amma ba'du ni ialah Nabiullah Daud alaihi salam. Dia asalnya panjang lagi, mahma yakun syai'un min ba'd, mahma yakun syai'un ba'du, gitu kalau tak silap. Kemudian dihazahkan mahma yakun syai'un jadi amma ba'du. Setengah-setengahnya hazah, buang lagi amma jadi wa ba'du. Apa tu kalimah ni dibawa datang untuk menunjukkan apa dia panggil, berpindah, intiqalul kalam min uslubin ila uslubin akhar. Kalimah yang dibawa datang sebagai nak menunjukkan berpindah cakapan daripada satu uslub, yakni yang sebelum ni, yang di atas tu, mula daripada bismillah dengan nama Allah yang sangat pemurah, sampai kepada selawat salam ke atas Nabi, ke atas keluarga, ke atas sahabat dan pengikut tu, itu dia panggil khutbah kita. Khutbah dia panggil dah. Kemudian ila uslubin akhar, kepada uslub cakapan yang lain. Nak cara benda lain pula, habis dah khutbah tu. Kebiasaan kitab-kitab ni, dia ada khutbah kitab, ada muqaddimah kitab. Biasanya lepas khutbah amma ba'du dia bawa tu nak alih cakapan daripada khutbah kita kepada
muqaddimah kita. Lepas muqaddimah kita, muqaddimah ilmu. Nah, muqaddimah ilmu ni mabadi'ul asyarah dia panggil. Pendahuluan-pendahuluan yang 10 sayugia diketahui oleh seorang yang nak menuntut ilmu. Nah, inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wa mawdu'u thumma samarah. Nah, itu ada syair dia panjang. Nah, sayugianya seorang yang nak mengaji satu-satu ilmu, dia kena tahu muqaddimah ilmu. Mana panggil mabadi'ul asyarah. Pendahuluan yang 10 bagi ilmu. Apa nama ilmu tersebut? Apa definisi ilmu tersebut? Nah, apa hukum belajar ilmu tersebut? Daripada manakah sumber diambil ilmu tersebut? Masalah apa yang dibahas dalam ilmu tersebut? Siapakah yang mula-mula meletakkan, dia panggil mentajdidkan atau mewadakkan ilmu tersebut, menghantarkan ilmu tersebut? Itu pendahuluan bagi ilmu. Barulah masuk mengaji ilmu. Baru masuk mengaji ilmu. Itu kebiasaan kita tu seperti itulah. Tidak semestinya semua begitu. Baik. Kalau gitu dia kata amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada khutbah kita itulah, kemudian daripada basmalah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah tu, fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Maksudnya ketahuilah. Ketahuilah olehmu, fa'lam, i'lam. Adalah Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lam apa? Utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntutlah olehmu, oleh tiap-tiap daripada kamu ni akan ilmu, sehingga tiap-tiap daripada kamu tu mengetahui. Kalau kita kata fa'lamu, itu isyarat kepada fardu kifayah. Kalau kata fa'lam, itu isyarat kepada fardu ain tu. Khitab mufrad, tiap-tiap seorang dia bagi. I'lam, apa makna i'lam? Ketahuilah olehmu, itu terjemah ketahuilah. Ketahui ni apa maksud ketahui? Ai utlubul ilma hatta tata'allam. Itu maksud. Nak tahu lagu mana kalau tak mengaji. Artinya utlubul ilma, mu kena menuntuti akan ilmu hatta tata'allam, sehingga kamu ketahui. Itu makna gitu. Ketahuilah olehmu. Ayyuhal harisu ala tibasil ilmi. Wahai orang-orang yang sangat berminat, sangat menjagai, sangat memprihatinkan ala, di atas ittibasil ilmi, bersepakai dengan ilmu. Kalau kita hak dia terjemah ni, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian yang besar dalam mencari ilmu. Boleh ke? Betul tak gitu? Dia seru kepada orang yang berminat menuntuti ilmu, mengaji ilmu. Kalau gitu, kalau ada orang kata saya tak minat, sudah tak payah ngaji tak boleh. Kerana ilmu ni ada dua. Ada ilmu fardu ainin, ada ilmu fardu kifayatin. Jadi kalau hak boleh kita jawab tak minat tu fardu kifayatin. Itu pun kalau sudah ada yang sudah menunaikan, baru boleh kata saya tak minat. Kalau tak ada lagi orang yang menunaikan ilmu fardu kifayatin, tak boleh minat tak minat. Dia turun kepada hak asal fardu ain jadi. Sehingga ada dah orang yang menunaikan, barulah jadi fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Itu dia panggil fardu kifayah. Idza, apabila qamal ba'du, telah menunailah, telah mendirilah oleh sebahagian manusia. Mana manusia di mana? Fi masafatil qasri, yang duduk di dalam jarak dua marhalah, jarak yang boleh harus mengqasarkan sembahyang. Ada dah orang yang alim nahwu, contoh. Ada orang alim saraf, ada orang alim balaghah, ma'ani, bayang, badai.
Ada orang yang alim ilmu istiqaq, wada', tafsir, hadis, ulumul Quran, masalah hadis, macam-macam ilmu banyak. Fardu kifayah ni banyak. Nah, barulah saqatat 'anil baqina. Baru gugur kewajipan fardu tadi tu di atas manusia yang baki lagi. Baru boleh. Baru hak lain tu saya tak minat boleh. Baru boleh itu. Itu ni. Kalau tak ada lagu tu tak boleh nak kata saya tak minat ni, tak boleh. Nah, itu. Satu. Kemudian fardu kifayah tak ada dua ilmu hak fardu kifayah. Ada ilmu fardu kifayah hak bahasa diniyah ukhrawiyah. Hak ni hak kita mengaji di pondok-pondok tu lah, ngaji alim tu. Hifzul mutun, tahfizul mutun, hafal mata-mata nahwu, sharah apa semua. Nah, ilmu-ilmu alat dia panggil, ilmu-ilmu alat. Dia mengaji di pondok tu. Nah, madrasah di pondok. Ada satu lagi dia panggil ilmu fardu kifayah, dunyawiyah. Nah, ilmu fardu kifayatin tapi hak bahasa dunyawiyah, hak bahasa keduniaan. Mana seumpama ngaji bab farmasi obat-obat, belajar bab tib, orang panggil medik, kedoktoran, belajar tentang perniagaan, ekonomi, macam-macam lagi banyaklah, pembinaan, ini pun orang panggil pertanian, ayalah fardu kifayatin hak bahasa dunyawiyah. Ilmu hak agama juga tu, hak agama juga tu. Jadi jangan kita kata ilmu ni sekular, jangan. Ni kerak kali hamba duk ulas semua. Pengalaman banyak. Biasanya di Facebook lah. Kalau orang inbox saya, dia beri salam. Assalamualaikum ustaz. Dia salam saya, dia panggil ustaz. Kita pun jawab waalaikumsalam ustaz juga. Orang panggil kita ustaz lah. Waalaikumsalam ustaz. Dia pun kata, oh maaf ustaz, saya bukan ustaz. Saya mengaji ilmu sekular. Ilmu sekular? Ilmu apa sekular? Saya belajar medik, dia kata. Astaghfirullahalazim. Jadi kalau 9 tahun mengaji medik tu, 9 tahun tu mengaji ilmu tak ada agama gitu. Tak ada hukum apa. Dia faham tak apa yang nak betul tu. Sekular tu apa sekular? Sekular tu artinya ilmaniyah. Apa? Mengkosongkan, memfarakkan, mengkosongkan kehidupan ni daripada agama. Itu dia panggil ilmaniyah syamilah. Sekular secara total. Kehidupan kita ni tak ada hukum hakal. Kita nak makan ke, kita nak berniaga ke, kita nak berpolitik ke, kita nak mengaji apa, tak ada kait asal dengan hukum syarak, wajib, haram, sunat, makruh, tak ada. Itu dia panggil ilmaniyah syamilah. Sekular secara total. Hak ni kafir. Kafir ni. Kupu. Ada satu lagi hak masuk dalam perut-perut orang Islam sikit ni, dia panggil ilmaniyah juz'iyah. Sekular secara beberapa juzuk bahagia. Contoh dalam bab memerintah, contoh, atau dalam bab urus niaga, contoh, atau dalam bab pendidikan, contoh. Ini dipanggil ilmaniyah juz'iyah. Jadi seorang muslim tidak sepatutnya dia menjadi ilmani kalau dia muslim. Sebab muslim tu mana beragama Islam. Ilmani, sekularisme artinya kosong kehidupan daripada agama. Kok mana tak dikata Islam, lepas tu kosong kehidupan daripada Islam pula. Tak boleh terima gitu. Sebab itulah bekas mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah dia kata, tidak boleh terima orang kata muslim ilmani. Pepatah istilah seorang muslim yang sekular. Tak boleh nak terima tu. Kalau sudah muslim macam mana boleh jadi sekular? Tak boleh. Sebab seorang muslim pasti dia beriman dengan Allah. Pasti dia percaya ada hukum akhirat esok. Ada hukum Allah yang diturunkan kepada dia. Khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi. Tu perintah Allah yang berhubung kait dengan perbuatan mukallaf.
bitalabi dengan tuntutan ke, mana tuntut wajib, haram, sunat, makruh, awil ibahati atau perkara yang haruh dibiarkan oleh syarak, awil wad'i lahuma atau syarak jadikan hantaran bagi keduanya, mana sah, syarak, mani', fasad dan sabab. Tak mungkin seorang muslim tu dia sekular, melainkan dia memang mengaku dia sekular. Saya memang tak ada agama, saya hidup saya suka hati saya nak buat apa pun, tak ada kait apa dengan hukum syarak. Ketika tu kafir dia, kerana sekular ni kafir, jangan main-main. Tu jaga-jaga dah. Jadi hadis Nabi SAW sepatah pendek dah, cukup untuk menolak fahaman sekularisme ni. Mana? Ittaqillaha haitsuma kunta, hendak takwalah olehmu akan Allah di mana saja kamu berada. Mana saja mu duduk ikut, dalam masjid, luar masjid, dalam gelap, dalam cerah, dalam ramai-ramai manusia duduk dalam keseorangan, mu wajib kena takut akan Allah, kena imtithalu awamirillah wajtinabun nawahillah. Kena menjunjung titah perintah Allah dan menjauhi segala tegahan larangan daripada Allah. Itu mana ittaqillah, takwa akan Allah. Tu contoh deh. Contoh ni orang sekular dengan tak sedar. Sekular dengan tak sedar ni, dia cokek saing dia dak lah surah, dia cokek, mu tahu Pak Mat? Pak Mat mana? Pak Mat belakang rumah mung tu lah. Pak Mat tu apa? Dah ada apa dia? Teruk. Ini cerita sensasi ni. Teruk apa? Dalam surah masjid ni haram ngopak. Nanti lepas insya kita pergi kedai kopi. Jadi bila siapa kedai kopi itu bersembuh tahi giginya ngopak. Apa? Jadi seolah-olah di kedai kopi tak ada hukum Allah ke mana? Pisah dengan hukum Allah Ta'ala. Haram ngopak tu hanya di masjid surah saja. Jadi hukum Islam ni hanya di masjid surah. Di luar masjid surah, di pejabat, di ofis, di istana, di pejabat kerajaan, di kedai, di pasar, tak ada hukum Allah Ta'ala ke mana? Ni mudah je nak faham sekular ni. Memisahkan agama bila sebut agama ni, hukum syarak tu lah. Tu agama, ad-din wal millah. Mana hak Tuhan kata wajib, haram, makruh, sunat, haruh tu tak ada. Kosong, mengkosongkan daripada juzuk kehidupan. Sama ada pendidikan atau politik, atau ekonomi, tak kira. Menega, suka kita nak menega lagu mana, tak mengaji cara akad jual beli, cara jual beli yang sah di sisi syarak. Tu tidak ada gharar dan sebagainya, tak ada mengaji ikut kita. Yang penting untung tiap-tiap bulan kita dapat, laba tiap-tiap bulan kita dapat. Itu sekular kan? Tak pisah ke hukum syarak. Jaga-jaga tu ni. Biasa aku kita jadi sekular juga. Kita nak kata orang sekular, kita dah sekular. Apa? Tu memisahkan agama daripada kehidupan. Tu senang buh itu. Hak dia mau buat ceramah politik suku, agama suku tu ta'rif yang ghairu tam dia panggil, belum lengkap. Sebab hidup kita ni bukan hanya politik saja. Banyak. Bangun-bangun pagi tu, masuk jamban, keluar jamban, kehidupan tu. Ada hukum syarak dah. Ada hukum syarak. Ada hukum syarak. Ada sunat, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada hukum syarak situ tu. Kecing berak gapo basuh, istinja, ada hukum syarak tu. Masuk dah subuh, wajib kita semaya. Tak semaya, kecing berak tidur pula. Tak, haram. Gerak pergi semaya wajib. Tak pisah daripada hukum. Lepas tu orang bini ada anak, wajib keluar cari nafkah, wajib. Duduk sebab tidur makan berak bangun. Tak saya cari duit nafkah untuk anak bini. Haram kerja lah gitu. Tu banyak tu hukum agama tu tak boleh pisah. Sehinggalah bab politik sekalipun. Bab politik ni panjang lah. Ni musim-musim ni, musim-musim politik ni. Tak usah kita hurai lebih kalau nak hurai pun takut ada yang tak setuju ya. Ada yang tak setuju, payah juga. Politik tak boleh kan nak hurai juga. Kata ni. Siasah ada 3 makna.
Politik ni ada 3 makna. Pertama, as-siyasah bimakna nizamiyah, sistem. Ada politik siasah dengan makna nasbul imamah, melantik pemimpin itu sendiri, melantik raja, khalifah, ketua negeri, ketua negara. Itu. Ada siasah politik dengan makna at-tadbir, pengurusan. Nah, menyusun atur pengurusan. Itu. Jadi siasah ni kita nak mana maksudnya? Politik ni kita nak masuk mana? Kalau kata politik dengan makna nizam, nizamiyah, mana? Sistem. Maka nizam, Islam tidak bawa datang satu nizam tentang berpolitik. Tak ada. Tak ada orang mari, kamu kena demokrasi. Tak ada. Kamu kena republik. Kamu kena mamlakah, beraja, monarki. Tak ada. Syarak serah kepada umatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui dengan urusan keduniaan kamu, kata Nabi SAW tu. Nah, kita nak lagu mana? Kalau Indonesia, Jumhuriyah, Republik. Dia sepakat negara dia tu lagu tu. Nah, Pancasila. Negara tidak ada agama bagi negara, hanya agama rasmi 6. Islam, Kristian, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tu sepakatan negara dia. Ada negara mamlakah mutlaqah, seumpama Saudi Arabia, Jordan. Macam kita pula Malaysia, mamlakah nizamiyah dia panggil. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Berarti ketua negara, ketua negara, ketua negeri ialah yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Serta pula Islam tu din lidaulah, Islam agama bagi negara. Okey, dalam perlembagaan sebut Islam agama bagi persekutuan. Tetapi mana-mana agama yang lain boleh diamal dengan aman dan damai. Aman dan damai, bukan bebas tu. Cuba cek balik perlembagaan apa ayat dia tu. Jangan duk sebut suka hati kita macam abah kita pula buat perlembagaan Malaysia ni. Aman dan damai, bukan bebas dah. Aman dan damai, bukan bebas. Islam agama bagi persekutuan, agama-agama yang lain boleh diamal dengan aman dan damai. Oleh kerana tu diikatkan Islam agama tu dengan negara. Setiap inci tanah ni ada agamanya, iaitu Islam. Padahal agama ni bukan turun kepada tanah negara ni, bukan. Kalau gitu, sebagai raja sultan yang di-Pertuan Agong tu ketua agama, ketua negara, dia juga ketua bagi agama. Automatik saya kan. Himayatuddin wad daulah, sebagai pelindung, penjaga, ketua bagi negara dan ketua bagi agama. Dua-dua sekali. Tu konteks negara kita ni. Ambo sebut ni konteks negara kita ni. Islam tak mari ajak tu cara nak buat lagu ni. Lepas tu, tapi raja pun berperlembagaan, bukan kuasa mutlaqah, tidak. Lepas tu pak mana kuasa dia sebahagiannya diserah kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak untuk mengurus 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Ni kita nak masuk ni. Dipanggil apa tu? Wuzara'ut tafwid wat tanfiz. Menteri-menteri, YB, menteri-menteri, perdana menteri ke menteri kabinet dapur, kabinet meja, tak kira lah. Menteri-menteri yang diserahkan sebahagian kuasa raja litanfiz, untuk diuruskan. Itu. Hak ni ulil amri muqayyad. Hak tadi ulil amri mutlaq. Apa tu? Apa mutlak? Raja tak turun masuk tanding, ada? Sultan Selangor masuk tanding kawasan mana, ada? Raja Kelantan ada masuk mana-mana parlimen ke dun, tak ada. Dia duduk situ. Bertahta di atas tahtanya. Tak turun, tak jatuh. Hatta kalau dia tak jawatan, rakyat sebagai rakyat jelata, hak kita sepakat sebelum nak merdeka itu, kita boleh pergi samai raja di mahkamah dunia supaya dia ambil balik jawatan raja. Siapa tahap tu? Jangan main. Hak tu ulil amri mutlaq. Apa ya? Hak ni ulil amri muqayyad. Apa muqayyad? Kait je 4 tahun sekali. Kalau tak masuk calon tak ada lah. Tak tanding jadi rakyat biasa pula. Gitu.
Nak faham tu? Nah. Ni kamu sebut ni sebab orang kata orang pondok tak reti bab politik. Sedap. Mulut tu lacak sangat tu. Yang ada cakap gitu. Orang pondok lah reti bab politiknya. Nah. Jadi kalau orang panggil siasah dengan makna nizamiyah, sistem, hak ni Islam fleksibel. Hebat. Islam tak mari tunjuk. Ini sistem hak kena. Tak? Sebab tu Nabi SAW bila wafat, Nabi tak ayat siapa ganti Nabi. Sahabat pakat mesyuarat. Belum lagi orang panggil tanah jasad Nabi yang maha mulia ni. Sahabat duk balas gaya-gaya dah mesyuarat. Siapa hak nak ganti Nabi sebagai himayatuddin wad daulah, penjaga agama dan negara. Siapa? Akhirnya naiklah nama Sayyidina Abu Bakar. Kerana Rasulullah SAW ni bila dia gering sakit, Rasulullah isyarat ke Abu Bakar ganti jadi tu imam semaya. Maka kalau gitu sahabat pakat bai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak buat gitu. Sayyidina Abu Bakar dia tahu dia sakit dah, dia latih siap-siap Sayyidina Umar. Seolah-olah macam kita monarki kak, putera mahkota lah, waliul amri. Kalau aku wafat, Umar lah fok membai'ah. Dia latih siap-siap dah. Sayyidina Umar pula tak gitu. Sayyidina Umar dia pilih 10 orang sahabat sebagai ahlul halli wal aqdi. 10 orang ni ahlul halli wal aqdi. Mesyuarat 10 orang ni latih salah seorang daripada 10 orang ni siapa. Maka bai'ah cukup dah. Jadilah khalifah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tak ada buat apa, kena bunuh ke buruh, pemberontak, penderhaka. Sayyidina Ali dibai'ah dengan secara tergesa-gesa. Sayyidina Ali pula ijtihad dia. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sayyidina Hasan pula tak leh ni balah kuat ni. Serah kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi orang panggil amul jamaah. Pada zaman Sayyidina Muawiyah tu tahun bersatu padu umat Islam. Tak balah dah bab politik. Pas Sayyidina Muawiyah pula ijtihad dia pakai mula ke sistem monarki dengan dia. Lantik anak dia sendiri Yazid bin Muawiyah, jadilah Bani Umayyah. Terus Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, Bani Ayyubiyah, Saljukiyah, hingga akhirnya Utsmaniyah. Habis Utsmaniyah, habislah sistem khalifah. Pernah nak dibuat pula mesyuarat di masjid di Mesir, di Azhar. Kita nak periduk balik ni khalifah. Sebab seolah-olah orang Islam ni jadi yatim, kehilangan bapak. Tak ada khalifah, kehilangan bapak. Gitulah manusia ni gitu. Masa ada ni pakat duk hinjau. Pakat duk hinjau. Nak tahu lagu mana? Tengok cerita Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani. Sayangnya menteri kita tak mikir benda gitu. Ada drama hak Turki buat, Piatat Abdul Hamid kalau tak silap. Pihak drama tu nak bagi kepada kerajaan Malaysia ni free. Hanya bayar orang translate je. Translate ke bahasa Melayu masa musim PKP tu. Translate bahasa. Pasti syaratnya siar melalui TV-TV kerajaan, TV1, TV2, TV3. Cerita tu macam mana Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani memerintah. Lagu mana orang panggil kuasa-kuasa kafir ni nak peringit, nak jatuh khalifah Islam ni, bagaimana dia create segala tipu hela, segala propaganda, sehingga orang Islam sendiri itu tertipu dengan propaganda daripada orang kafir. Tapi sayangnya menteri-menteri kita tak minat. Padahal kalau di saat masa PKP itu tayar cerita tu, hamba rasa fofok kita ni cerdik belaka tentang orang panggil politik Islam ni. Sungguh akan cerdik, jadi akan cerdas. Tapi cerita tu boleh tengok dalam Telegram lah. Ada orang Indonesia buat terjemahan subtitle. Hebat dia panggil. Sultan Abdul Hamid ni sultan yang terakhir sekali yang gagah dalam kerajaan Uthmaniyah. Lepas pada tu dua lagi sultan tu hanya boneka saja. Boneka untuk nak jadi Republik Turki moden, Turki baru. Naiknya Mustafa Kamal Atatürk. Itu. Jadi nak cerita katanya apa? Habis dah sistem khilafah. Bila mesyuarat ulama-ulama siapa nak jadi khalifah, semua tak boleh nak jawab. Akhirnya sepakat apa? Kita mendirikan negara bangsa, dia panggil nation state. Negara bangsa.
Negara bangsa, semua jadi negara bangsa, bendera bangsa masing-masing. Jadi adakah Islam melarang? Tidak. Janji keamanan, kesejahteraan, keadilan terjamin, iman dan Islam boleh dijaga dan ditegak. Selesai. Sistem apa pun sila. Itu dia panggil siasah dengan makna nizamiyah. Islam tak mayatu kita. Sistem lagu mana? Tak. Monarki boleh, republik boleh, apa boleh, jamin keamanan, kesejahteraan, keadilan, iman boleh dijaga, Islam boleh dilaksana, sila nak guna sistem apa pun. Itu kalau kita kata siasah dengan makna nizamiyah. Itu dah. Kemudian kalau kita makna siasah yang kedua dengan makna nasbul imam, melantik pemimpin, maka hak ni tak terlantik dah. Sebab apa? Sebab memang terlantik dah. Kita tak tugas untuk melantik pemimpin hak tahan. Raja-raja, sultan-sultan, mereka ni lah orang panggil ulil amri mutlak, ketua agama dan ketua negara. Cuba buka dalam pasport, ketua negara siapa? Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Majlis raja-raja dia mesyuarat seolah-olah ahlul halli wal aqdi dah ni. Berapa tahun sekali yang gila naik jadi yang di-Pertuan Agong. Tu yang gila naik. Seolah-olah ahlul halli wal aqdi dah. Tu tengok. Jadi kita tu tak latih hak tu. Sebab hak tu ada dah. Badai hak melatih. Cumanya kuasa dia pun terbatas. Kerana merdeka ni kita kena pakarlah sistem hak demo tinggal. Kalau dulu raja ni mamlakah mutlaqah, raja berkuasa penuh, mutlak. Harta siapa pun harta dia, bini siapa yang nak ambil jadi bini dia pun dia boleh ambil. Payah juga. Ini bahaya juga gitu. Molek juga, ada baik ada buruk, ada belaka. Jadi sebahagian kuasa raja lain itu diuruskan oleh wuzara'ut tafwid wat tanfid tadi. Menteri-menteri yang diserahkan kuasa untuk dilaksanakan. Bukan semua juga kuasa pun, terhak juga. Hak ni lah hak kena di atas rakyat untuk memilih 4 tahun sekali. Maka apa hukumnya? Wajib di atas tiap-tiap orang yang berdaftar mengundi, kena pergi mengundi sini. Ya dah, betul tak? Jadi kalau orang hak tak daftar mengundi nak wajib ke mana? Dia boleh pergi daftar. Dia boleh pergi mengundi tak orang hak tak daftar? Tak boleh. Kita sambung ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن سيدنا لا حول ولا قوة. حي على الصلاة.
La haula wala quwwata illa حي على الفلاح la haula wala quwwata illa حي على الفلاح la haula wala quwwata الله أكبر Allahu akbar Allah لا إله إلا الله لا ilaha illallah sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi salatul qa'imah hati sayyidina الشرف والدرجة العالية maka la tukhlif. Baik. Jadi kalau siasah dengan makna nasbul imamah, politik dengan makna melantik pemimpin, ini sudah digariskan di dalam ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid, wa yajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqlin wa laysa ruknan yu'taqad fid din. Ingat. Nah, wa yajibu nasbu imami adlin, wajib melantik imam ini pemimpin yang adil. Wajib sini bi syar'in dengan hukum syarak. Yalah. Wajib apa sini Ustaz? Wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya kalau sudah terlantik maka gugur kewajiban di atas yang tinggal lagi. Seperti tadi, idza qamal ba'du saqatat anil baqi. Bila sudah ada dah yang mendirikan, maka gugur kewajiban di atas yang tinggal lagi. Jadi ada orang kritik dia kata, bahaya Ustaz kata fardu kifayah aja. Jadi orang pakat tak keluar ngundi. Nah, siapa dia kata fardu kifayah jadi orang tak pakat keluar ngundi? Saya kata wajib situ di atas tiap-tiap orang yang daftar ngundi. Kenapa tu? Jadi kalau tak daftar ngundi, nak ngundi lah ke mana? Acu ya? Nak ngundi ke mana? Dia kata kena kata fardu ain. Mai mana fardu ain? Nak latih raja khalifah pun fardu kifayah. Apa lagi nak latih YB? Mana besar raja dengan YB? YB besar lagi? YB besar lagi? Raja ke YB besar lagi? Raja besar lagi. Kok mana mu ni? Untuk ustaz ngaji pondok gak tu benok sikit tak ada arah nak mana ke dia? Dia benok sikit. Dia kata, oh nanti orang Melayu tak keluar ngundi kata. Jadi kita tak ada kuasa majoriti. Bila nak ada kuasa majoriti? Tanda berapa kursi? Masing-masing tanda berapa kursi? Tanda pun berapa puluh kursi je. Lepas tu nak kuasa majoriti kat mana? Sedap. Jangan kat kita nak kecing orang hitam belaka. Dia mau tanda berapa kursi, berapa puluh kursi. Satu lagi, kalau tanya berapa tak laksana ni, apa kata ni tolong siarlah ni cerita drama Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani ni, Khalifah Utsmaniyah hebat. Asyik tak ada ambil. Jangan nak buat huduk jauh lagi huduk tu. Ni bagi pendidikan rakyat ni, biar faham politik Islam ni apa melalui filem drama. Rakyat nak baca kitab lagu ni mapuh tak baca kitab Rumi pun tak bawa dah mula-mula bawa. Nak ngaji kitab nak baca gini. Erti hukum Islam apa? Tak lala. Patut kita ni kalau jiwa Islam sungguh, kita masuk drama tu. Sungguh. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa kita tak boleh buat belaka, jangan duk tinggal belaka, jangan. Jadi tak usah duk tipu orang lah fardu ain kok mana. Kalau fardu ain ngayo orang tak ada daftar ngundi. Dah selesai ya. Hak fardu ain sungguh-sungguh dia apa dia mau tak percaya.
Ngaji tauhid fardu ain sungguh-sungguh. Ngaji fiqh fardu ain sungguh-sungguh. Ngaji tasawuf fardu ain sungguh-sungguh. Hak ni nama tak cara. Tiba-tiba ngundi jadi fardu ain. Tak. Ngundi ni wajib di atas orang hak daftar mengundi. Itu pun fardu kifayah juga. Fardu kifayah. Dah kalau dia tak ada nak ngundi, jeng jalan. Nah. Jeng jalan balik nak ngundi tak sini. Habis dah masa ngundi tutup ah. Lepas tu terlantik dah YB tu. Lepas dah muka terlantik dah. Tak ada nak makan dah. Saya ajak muzakarah. Ni ustaz-ustaz ada geruk, duk buah sedap ada geruk tu. Kata mari muzakarah kata. Muzakarah depan-depan. Kita munaqasyah. Yang duk mai bedah dalam geruk sedaplah. Duk nari soge, buat tarian silat soge. Nampak kemah lah. Aku duk sparring sama baru nampak. Nak tari mana hak kemah, buah mana hak molek, hak comel. Nah, buah kilah mana, buah ngoci mana hak betul-betul tepak sungguh. Nah. Duk buah lagi geruk. Jadi urusan politik ni masuk dalam agama. Jangan kata tak ada agama. Masuk ke pintu syariat. Hukumnya wajib fardu kifayah bi syar'i. Fa'lam, ketahui olehmu, la bi hukmil aqli, bukan wajib semata-mata akal. Ini ulama kita raddan 'alal mu'tazilati, sebagai nak menolak pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah kata melantik pemimpin ni bukan urusan syariat. Kalau tak kita sendiri tentu boleh kita nak fikir nak lantik siapa suka hati kita. Tu tengok. Kalau zaman lah ni dia panggil liberal. Fuak-fuak liberal ni boleh kita kata new Mu'tazilah, bukan Mu'tazilah, new Mu'tazilah. Pendapat dia lebih kurang sama. Kita buat politik ni ikut kepala otak kita, cara apa hukum-hukum ke, sudah. Dah. Kita nak pilih tu kita kena ijtihad. Nah, ijtihad kita tu dibalah kalau betul 2 pahala. Salah 1 pahala. Wala taziru waziratu wizra ukhra, kita tak tanggung dosa orang lain. Dia 4 tahun sekali ni hok mari jumpa kita ke comel belaka. Hok tak biasa bus sokok. Hok tak biasa bus piyah. Hok tak biasa ada janggut ni pakai minyak bong, gitu tumbuh janggut kata. Nah, mari duk kampung kita begini nak buat kebajikan, nak buat perkara baik, perkara comel makruf Islam lah gini. Kita nahkum bil zawahir. Kita hukum hak zahir. Bagus nampak ni dia ni. Apa kita pilih dia nampak latar belakang pun comel molek ni, ngaji bandar siji pun berjela-jela ni. Lepuk pakah kawan-kawan tak jumpa batai hidup, tunggu 5 tahun pula baru jumpa. Pakut kita tanggung dosa dia. Kita tanggung dosa dia. Dah. Kita tak tanggung, dia berdosa dengan sebab tak amanah dia tu, dia berdosa. Dia khianat dengan amanah rakyat ni, dia berdosa. Dia tanggung dosa. Sebab dalam ahli sunnah wal jamaah, imam pemimpin tidak ada yang maksum. Tu ingat dah. Dia tak serupa dengan Syiah. Kalau Syiah, imam pemimpin maksum. Tak boleh dikritik, tak boleh ditegur. Cikgu tegur sikit nak buai dah daripada sekolah. Ustaz tegur sikit, nak tarik tauliah lalu dah. Atas alasan tidak mengikut saluran. Tegur tidak mengikut saluran. Sebab apa? Mu lebih hebat pada Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar ni 4-5 kali kena tegur ke manusia biasa je, rakyat biasa. Kena tegur ke perempuan 2-3 kali. Kena tegur ke peminum arak sekali. Orang Pasik tegur Sayyidina Umar boleh terima. Bapa kita jadi tak boleh terima. Jadi kecil orang panggil nak buat jawatan, nak pecah, nak tarik itu, nak tarik ini, nak posting jauh-jauh apa. Apa? Kita lebih mulia pada Sayyidina Umar. Kita pun al-mubasysyaruna bil jannah. Nabi ada beri berita gembira kita ni jamin syurga. Sayyidina Umar ni 10 sahabat al-mubasysyaruna bil jannah ni. Tapi ditegur oleh orang perempuan mai-mai ya. Sayyidina Umar nak masuk ngajar, orang lelaki cokek, ya Amirul Mukminin, setuh sikit ada kuliah ni. Orang tidur letak mahal, kahwin tinggi-tinggi, kami orang lelaki nak bini susah ni. Sayyidina Umar pun bedah lalu ada kuliah.
Khabar-khabar orang tino bedah pula Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, hak tu hak kami orang perempuan. Tuhan jamin dalam Quran. Oh betul, orang tino betul. Hamba salah. Siapa dia suruh pergi ha? Nah? Pernah ditegur dengan pedang ni. Tengah ditegur dengan pedang. Kalau mu buat gini, hei Umar, ni pedang ni akan pergi atas kakmu. Sayyidina Umar terima kasih. Karena aku pernah dengar Rasulullah kata akan datang satu kaum apabila pemimpin dia buat apa-apa jahat, kesalahan, kezaliman, maka rakyat dia jilat semata-mata. Jilat semata-mata. Tak berani nak kata apa. Nah, mujur aku tak termasuk apa Nabi SAW kata. Itu Sayyidina Umar tu. Nah, dengan orang minum arak Sayyidina Umar boleh terima lagi teguran. Itu kan? Jangan ma'ruf cerita. Sayyidina Umar orang berhiddah kat malam. Dia dapat natu hak turun kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kes dekat malam kau. Orang tina duk kecek dengan anak tina dia. Mek weh. Gibuh susu campur dengan air sejuk tu, esok nak jual. Banyak sikit susu kita boleh jual. Anak tina kata tak boleh makmu weh. Umar marah buat gini. Nah, tidak original susu ni jadi campur dengan air. Nah, tidak pekat. Mak dia kata, mek mu kira apa dengan Umar tidur je negara dah rumah tu. Nah, padahal Sayyidina Umar duk dengar kot itu. Anak tina kata, walaupun Umar tidur je negara di rumah, kalau dia je negara. Kalau tak je negara ke mana? Kalau dia je negara pun katanya anak dia, Tuhan Umar tak je negara. Tuhan Umar tak tidur mak weh. Oh, Sayyidina Umar masuk minus selalu. Buat jadi natu selalu. Solehah ni. Daripada natu yang ni turun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, tengok. Gak Umar pernah jalan. Tengok orang pintu terbuka takut boleh natu seorang lagi dekat sini. Rupa-rupa kita orang minum arak. Minum arak kat Sayyidina Umar ni Al-Faruq. Orang hak tak boleh biar. Kebatilan dengan kebenaran ni. Dia tegah. Tak fikir panjang, pakai masuk kot nyela tu kat jekoh lalu. Oh, minum arak. Kalau kita bahasa Melayu gitulah. Nah, pendek-pendek cerita. Orang minum arak tadi pun takutlah ya Amirul Mukminin. Tolonglah jangan hukum hamba. Nah, memang hamba bersalah hamba minum arak. Tapi hamba minum arak ni dalam rumah. Nah, hamba salah saya. Nah, Amirul Mukminin salah 3. Oh. Dia mu minum arak aku pula salah tak ni. Oh, hamba salah saya minum arak. Amirul Mukminin salah 3. Gapo salah aku? Boleh terima tegur dia tengok ni. Ni orang tawaduk. Nah, kan orang sombong untuk orang yang menolak kebenaran. Nah, tengok. Katanya orang mabuk tadi, pertama Amirul Mukminin mengintai-intai aib saudara. Tak leh tu. Wala tajassasu, jangan intai-intai aib saudara. Hamba bukan duk minum tepi jalan ni, minum dalam rumah. Cuma nyela tak rapat tutup dekat tu ni. Mana tahu dia mau nak dengan kita. Nah? Yang keduanya Amirul Mukminin masuk kot nyela. Tak leh tu. Kena masuk kot pintu. Syarat ajar masuk kot pintu. Yang kedua. Yang ketiga Amirul Mukminin tak beri salam. Syarat ajar nak masuk rumah orang kena beri salam. Ketuk 3 kali, beri salam 3 kali. Kalau orang tu tak buka kat, kita baliklah. Barangkali tuan rumah tu masyarakat ada urusan hijab gapo dah. Jangan duk tawah pula. Nah, tawah keliling. Labbaik Allahumma labbaik gedung-gedung. Oi. Jangan. Ada akhlak jadi ajar. Jadi kalau gitu Amirul Mukminin 3 dosa. Hamba dosa. Sayyidina Umar marah tak? Dia terima. Ni pemimpin ahli sunnah wal jamaah tak ada hak maksum. Melainkan Syiah. Kalau demo Syiah silakan. Nah, kena tegur sikit je. Tarik selalu dah tauliah. Nak marah pun tak tahu. Nah, alasan tak mengikut saluran. Ikut saluran pun dia mau tak terima. Mana tahu mana? Teruk ni, kita duduk akhir zaman ni teruk sungguh. Jadi betul sungguh ahli sunnah sebut ni. Pemimpin tak ada hak maksum. Jadi kita tak tangguh dosa ke. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nahnu nahsabu bizawahir. Ingat. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini. Melantik pemimpin tu juga bukan rukun iman yang diiktikad dalam agama. Ni nak tolak fuq Syiah. Nak tolak fuq Khawarij, fuq Rafidhiyah. Mana? Merukun imankan siasah bermakna nasbul imamah. Merukun imankan melantik pemimpin. Politik dengan makna melantik pemimpin. Karena bagi Syiah
Ali itu ialah wasiat daripada Nabi supaya jadi pengganti Nabi. Man kuntu ana maulahu fa aliyu maulahu. Siapa yang aku ni adalah pemimpin dia, maka Ali adalah pemimpin dia. Maka Umar, Abu Bakar, Uthman dan semua sahabat tidak menunaikan wasiat daripada Nabi, maka semua sahabat murtad, kafir, habis licin. Tu Syiah. Sebab apa? Sebab rukun iman dia ialah wilayatul faqih atau siasah bermakna nasbul imam. Politik dengan makna melantik pemimpin. Ni Ahli Sunnah wal Jamaah garis dah tu panduan, ingat baik-baik. Jadi siasah dengan makna melantik pemimpin masuk dalam buku agama, masuk dalam buku agama, tapi kok pintu syariat, fardu kifayah, bukan fardu ain tak, fardu kifayah. Hok duk bahas tu sistem melantik khalifah tu fardu kifayah, melantik raja tu fardu kifayah, bukan sistem lah ni lantik YB dengan raja mana besar ni, raja besar pada YB. Jadi kalau lantik raja pun fardu kifayah, apatah lagi lantik YB. Dengar baik tu. Lepas tu kalau orang tu pakat tak mengundi kat kita tak ada kuasa majoriti, nak kuasa majoriti jangan pecah. Itu. Ni kita pecah di awal lagi, pas bincang kuasa majoriti tak ada. Tandi berapa kursi? Berapa kursi tandi haji? Nak kuasa majoriti. Cukup dah. Puluh-puluh je tandi. Lepas tu nak kecek kuasa majoriti. Tak usah kecek kuasa majoriti kalau kita tandi pun cipuk lah. Tu ingat baik tu. Jadi politik siasah dengan makna nasbul imamah masuk dalam agama, bukan pisah daripada agama. Ingat, masuk dalam, tapi kok pitu syariat, bukan kok pitu akidah. Kalau pisah agama, Mu'tazilah atau sekarang liberal, neo Mu'tazilah. Kalau masuk dalam agama kok pitu akidah, hak tu Rafidiyah, Syiah. Merukun iman ke orang panggil benda bukan rukun iman. Ingat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, siasah dengan makna at-tadbir, pengurusan. Apa makna as-siasah dengan makna bimakna tadbir? Ai husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fi dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu yang ketiga. Politik dengan makna yang ketiganya ialah husnut tadbir, elok dalam mengurus atur negara negeri, kawasan, kampung dia. Lagu mana kau elok, bagus, molek, mentadbir, menyusun atur sebuah negeri, sebuah negara, bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah, dengan sekira-kira menjaga perasaan-perasaan manusia yang ada dalam negara tersebut, sama ada muwatin, warga negara, atau pelancong yang mendatangi negara kita, atau pekerja yang mendatangi negara kita. Tu satu. Jadi kalau ada rakyat mari mengadu, YB macam mana ni air kita slow, dah slow, tebing pula tu. Maka seorang politik siasah, siasah Islamiah, ahli siasah Islamiah sungguh, dia kata minta maaf banyak. Ni kelemahan kami lah ni. InsyaAllah kami cuba usaha untuk memperbaiki kekurangan ni. Tu dia jaga lagu tu. Dia jaga perasaan. Kita pun tak duka, tak pecah hati. Bukan kata macam mana ni YB, air ni dah lah slow, tebing pula tu. Komplain banyak. Air Sungai Buloh tu banyak, mungkin minum situ lah. Pecah hati. Kau senyum, suka kita boleh YB tu tak suka kita. Tu bukan ahli siasah Islamiah, bukan. Ingat dah. Wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Itu. Wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah, dan menjaga tujuan-tujuan besar syariat agama diturunkan. Apa yang 5 yang bahasa umum? Hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aql, hifzul mal, hifzul muru'ah, hifzun nasab, hifzun nasl. Ada kata 6, ada kata 7, ada kata 5, macam-macam. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga muru'ah, menjaga keturunan dan sebagainya. Itu dia panggil politik dengan makna at-tadbir. Jadi ingat dah,
Bila sebut siasah ada 3 makna. Siasah dengan makna nizamiyah, 1. Siasah dengan makna nasbul imamah, 2. Siasah dengan makna husnul tadbir, 3. Jadi jangan kata orang pondok tak erti siasah yang ni. Nah, orang pondok lah erti siasah eh. Nah, orang pondok mengaji kitab siasah. Nah, takut demo hok kata tu tak erti eh. Nah, demo hok duk kata orang pondok tu tak erti siasah apa. Habis situ. Tu jadi dia kata fa'lam, ketahui olehmu, utlubul ilma hatta tata'allam, tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui, ayyuhal harisu, wahai orang-orang yang memprihatin, yang menitik berat ala tibasil ilmi, di atas bersepakai dengan ilmu, maknanya menuntuti ilmu lah. Al muzhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi, dan menzahirkan daripada dirinya akan benar kegemarannya pada ilmu, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan benar-benar dahagakan, orang panggil, dan menzahirkan kedahagaannya kepada ilmu. Ni dia panggil seruan dulu. Ayyuhan ni seru dulu. Hei orang-orang hok rajin ngaji, hei orang-orang hok berahim ngaji, hei orang-orang tu dia suruh dulu. Biasa dia lah. Kita nak suruh orang dengar apa kita bercakap ni, kita nak seru dulu. Macam kita berucap muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, contoh. Tu dia cara kita bercakap dengan orang tu, kita kena ajak dulu, seru dulu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, akhir-akhir tu kan. Bukan pakar-pakar assalamualaikum, kita kena semaya tuan-tuan, selalu dah. Orang duduk bawah, mana cakap siapa ni? Jadi kalau orang panggil orang berucap yang pandai, dia seru dulu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at. Jadi muslimin muslimat apa pakak tupu. Gapo nak kata gapo tu? Dah gitu. Seolah-olah begitulah ni. Wahai orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang suka menzahirkan diri dia tu benar-benar hemahnya tinggi pada menuntut ilmu, dan orang yang benar-benar dahagakan kepada menuntut ilmu. Annaka, sesungguhnya engkau, in kunta, jika adalah engkau, taksidu, engkau tujukan niat engkau, bitalabil ilmi, dengan menuntut ilmu itu, engkau tuju lagu mana? Al munafasata, akan munafasata, akan berlomba-lomba, wal mubahata, akan bermegah-megah, wat taqadduma 'alal aqrani, dan engkau niatkan menuntut ilmu tu kerana nak menunjukkan engkau lebih di atas kawan-kawan, sahabat-sahabat kamu yang sesama mengaji dengan kamu. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, ataupun engkau niat dengan menuntut ilmu tu supaya nak berpaling segala wajah-wajah manusia kepada engkau. Tengok, ni semua ni sebenarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'ahu tamid dunya, atau niat menuntut ilmu tu kerana nak hipungkan, orang panggil, kemewahan dunia, kesenangan dunia. Kalau gitu, kalau mung niat menuntut ilmu tu seperti itu, mana? Al munafasata, berlomba-lomba. Wal mubahata, untuk bermegah-megah. Wa taqadduma 'alal aqrani, nak menunjukkan mu lebih hebat daripada saing-saingmu, sahabat-sahabatmu. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, supaya wajah-wajah manusia semua berpaling padamu belaka. Tu pakat tu rujukmu belaka lah. Dia niat lagu tu. Atau niat supaya dapat hipung kemewahan dunia dengan sebab ada ilmu ni kan. Orang mari bui pakat tu, bui pakat ni, datuk tu, Tan Sri ni, hidup senang, mudah. Kerja pun senang, mudah. Ada BA, MA, PhD, PQ, RSTU, VW, XYZ, macam-macam CJ berjala-jala ni. Kalau gitu, kalau mu niat lagu tu, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka engkau tu sebenarnya sa'in, sedang berusaha, fi hadmi dinika, pada membinasa, menghancurkan agama engkau tu sendiri. Jadi kalau kita ngaji ni niat hak tu,
Seolah-olah kita ni nak membinasa agama sendiri, walaupun ngajinya ngaji ilmu agama. Tu. Nah, kita pesan anak kita hantar tahfiz. Tetamu jangan duk makan lah air batu ke apa, jaga suara molek. Jangan duk makan benda masa-masa ke apa, nanti lupa hafalan. Nah, ngapa jaga molek hafalan? Suara kena jaga biar merdu sedap. Abah tengok dah tu, gaji tu email bandar tu 5,000 6,000 juga sebulan tu. Nah, jadi dia ngapa Quran? Nah, ngapa Quran wa idz qala rabbukum 6,000 sebulan 6,000 sebulan. Dunia dah lah perut. Maka dia ni tak ada apa lah. Kerja dia tu nak putus agama dia sendiri. Allah. Nah, ni nak yang kata ikhlas ni bukan senang dah. Tu tengok. Wa ihlaki nafsika, dan mencelakakan diri engkau sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan engkau jualkan akhirat engkau dengan dunia engkau. Munasabah lah. Kau nak sabah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Patut kau tukar benda hak kurang dengan hak lebih, hak baik? Tak patut. Mana hak kurang? Dunia ni dani. Sebab tu nama dunia daniyun. Kurang, rendah. Nah, lekeh, hina, sikit. Dengan apa? Dengan akhirat. Akhirat lebih. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu baik dan lebih kekal. Tengok. Tiba-tiba hinanya kita mengaji agama, niat untuk dunia. Habis. Sehabis-habis hina. Nah, kalau orang mengaji dunia untuk dunia, tak lagi. Jangan kata ya. Ngaji ilmu fardu kifayah duniawiyah. Mana? Ngaji medik, ngaji farmasi, ingat tu. Jangan kata ngaji sekular tu, jangan. Semula gitu. Nah. Tapi payah juga orang kita ni, tak ada daya jadi gitu. Baru ni ambil forum dengan satu orang lama jugalah. Jadi dia duduk cerita kata kita kena ubah sistem pendidikan, kena bersatu alim ulama dengan pihak sekular. Pihak sekular? Siapa ni? Maksud dia ahli akademik. Gunalah bahasa lebih tepat. Ahli akademik tu lebih tepat. Nah, demo bukan sekular ni. Sekular ni kosong agama daripada kehidupan. Ingat baik. Itu makna sekular. Ilmaniyah artinya mengkosongkan. Farakkan orang panggil kehidupan hayah kita ni anidin. Menfarakkan al-hayah anidin. Mengkosongkan kehidupan daripada agama. Ekonomi, politik, pendidikan, tak ada hukum-hukum agama, tak ada. Kita sendiri menentu apa kita nak buat. Hak tu sekular. Jadi tak ada agama, tu kafir tu memang. Ahli akademik bukan sekular. Nah, semua tu cendekiawan. Nah, itu ingat baik tu. Guna bahasa kita kena guna tu biar tepat. Habis itu. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, mujua akhirat engkau tu dengan dunia engkau. Rugi. Kalau ngaji dunia untuk dunia, tak lagi. Nah, hak mulianya ngaji akhirat untuk akhirat. Ngaji ilmu fardu kifayah diniyah ukhrawiyah untuk ukhrawiyah. Itu tertinggi. Nah, ataupun ngaji ilmu fardu kifayah duniawiyah untuk ukhrawiyah, itu pun tinggi. Rendah sikit. Ngaji fardu kifayah duniawiyah untuk duniawiyah. Tu rendah sikit. Tapi tak yang ngaji farmasi, ngaji medik, tapi untuk apa? Untuk makan gaji puluh-puluh ribu sebulan. Memang yang mengaji ilmu keduniaan walaupun fardu kifayah, tapi ngaji ilmu keduniaan. Tujuannya apa? Untuk dunia juga. Dapat gaji puluh-puluh ribu. Tak lagi. Berbanding orang mengaji ilmu fardu kifayah diniyah ukhrawiyah, tapi untuk duniawiyah. Ini hina sehabis-habis hina. Nah, tu sebab dunia ni benda yang paling sikit. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minadh dhalili. Itulah dunia, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Sayyidina Ali Syair. Tika mana peperangan Uhud, Nabi letak sahabat-sahabat atas bukit Uhud supaya jaga. Tiba-tiba nampak tentera kafir musyrik ni pakat bak paling punggu nak klik ke Mekah kononnya. Nah, harta ditinggal sebagai jerat.
Hak bawah orang Islam, tentera Islam pun pakat beromo dengan harta. Hak duk atas pun sudah debar dudak-dudak. Sudahlah. Kalau kita tak turun tak dapat harta ghanimah ni. Nah, lagu mana ni? Dudak. Turun akhirnya. Turun rupa-rupa Khalid Al-Walid belum masuk Islam dia tu. Balah pula kat belakang belbok habis. Itulah dunia. Ya dunia aqallu minal qalili. Itulah dunia, benda paling sikit daripada benda paling sikit. Wa ashiquha azallu minadzalili. Orang asyik masuk dengan dunia lebih hina daripada binatang yang hina. Apa binatang hina? Anjing babi. Teruk pada anjing babi lagi. Sehingga Rasulullah tidak mampu dipertahan. Berdarah Rasulullah ni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdarah tu usaha tak suruh jatuh atas bumi. Darah titik daripada gigi, daripada dahi. Rasulullah sapuh dada, sapuh lesek. Tu sudah pergi orang tanya, ya Rasulullah, pasal apa Rasulullah duk kesak tak suruh jatuh darah Rasulullah atas bumi. Jawab nabinya, kalau darah aku titik atas bumi ni habislah. Habis kaum musyrikin tu. Ngalenyek lalu ke Tuhan. Tuhan suruh bukit-bukit kau berapa pakat jatuh atas pokok kafir. Jawab sahabat, kalau gitu apa salahnya Rasulullah, barulah kita menang juga, kita tak kalah. Itu ni padanya muka pokok kafir kalau kena sungguh lagu tu. Rasulullah kata, aku diutus untuk rahmat, bukan untuk diturunkan azab. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sewi titik darah atas bumi. Kalau titik habis. Tu. Allahu akbar. Kemudian kita sambung semula pula, fasafqatuka khasiratun. Maka khijmu tu khij yang rugi, wallahu alam. Kalau dalam ni mana maka perjualanmu adalah rugi. Situ dah terbiti situ. Maka perjualanmu adalah rugi. Dan perniagaanmu menjadi hancur, wallahu alam. Berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawl wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khair. Salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihaq wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil